Tes 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nashkurulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya kasihi Raisa Al-Majlis Al-Mukhtarimah, pengacara majlis, yang berusaha, yang dihormati rasmi kita Dr. Baharudin bin Muhammad, pegawai khas kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, yang berusaha pengetua MRSM MUA Puan Syalina binti Muhammad, Ashabul Fadilah Ustaz Muhammad Tuan Haji Muhammad Fahmi bin Samad, Tuan Khadi Daerah MUA, penaja kita daripada Bank Islam dan juga penaja-penaja yang lain, timbalan-timbalan pengetua yang saya kasihi, Jatuan Kuasa Muafakat MRSM MUA, pelajar-pelajar, ibu bapa, tuan-tuan, sidang hadirin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Saya simple aja. Siapa yang pernah tengok muka saya? Tengok kat mana? Saya baru balik daripada Krabi. Ada program di Thailand. Saya ingat saya tak famous dekat Thailand. Rupanya sampai di Thailand, dia orang berebut-rebut nak ambil gambar dengan saya. Rupanya aku famous rupanya. Bulan lepas saya ada ceramah di Aceh. Sampai-sampai dekat airport, ramai berebut nak ambil gambar dengan saya. Saya tanya kenapa ambil gambar dengan saya? Ustaz, famous di sini. Saya kata famous tengok di mana? Tengok di YouTube. Aku pun duk fikir menatang apa YouTube tu. Rupanya YouTube, tuan-tuan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Jadi pelajar-pelajar yang dikasihi yang dirahmati Allah. Pada malam ni saya nak cerita 3 perkara aja. Pertama, bagaimana nak jadi anak dan pelajar. Yang kedua, bagaimana nak jadi seorang guru yang hebat. Dan yang ketiga, bagaimana nak jadi ibu dan ayah yang diredai oleh Allah. Saya dulu pelajar. Saya pelajar kampung macam Dr. Baharudin. Saya pelajar kampung. Mak saya tak pandai menulis, tak pandai membaca, buta huruf. Alhamdulillah, saya masa tu penilaian darjah 5, UPSR lah. Alhamdulillah, saya bahasa Inggeris. Saya balik tanya mak ayah saya. Mak saya tak pandai membaca. Ayah saya, dia lagilah. Dia kerja motong getah, menoreh getah. Ayah saya tahu 3 aja. Yes, no, alright. Saya periksa UPSR masa tu, penilaian darjah 5. Alhamdulillah adik-adik. 5 subjek, saya dapat 5 EA. 5 E semua. Allahu Akbar. Masuklah satu sekolah menengah. Kemudian, daripada sekolah menengah tu, saya bukan jurusan agama. Sebenarnya saya bukan ustaz. Lepas saya ambil SPM, saya masuk ke Penang Preschool. Lepas Penang Preschool, saya menyambung pelajaran dalam ijazah Electrical Engineering. I am an engineer 9 years in one of the private sector. Boleh cakap orang putih ya? Ingat aku mangkuk ayun lah. Saya dulu seorang engineer 9 tahun Electrical Engineering. Macam mana jadi ustaz? Saya cerita sikit. Ketika umur saya 26 tahun, bapa saya ialah seorang guru pondok, walaupun dia menoreh getah. Bapa saya tu guru pondok. Dia pegang tangan saya kahwin muda, umur 20 dah kahwin lah. Dah tak tahu nak buat apa, saya kahwin lah. 20 kahwin dah. Alhamdulillah, umur 26, anak saya 3 orang. Anak saya 3 orang, saya balik ke rumah, bapa saya pegang tangan saya. Dia kata, Khairi, kamu mengaji tinggi-tinggi engineer ni, kamu boleh baca tak kitab? Di belakang rumah itu ada kitab. Dalam satu bilik tu kitab semua, kitab Arab. Dia kata, boleh baca tak kitab Arab ni? Saya kata, tak boleh baca. Tak boleh, aku nak bakar kitab ni. Saya kata, ayah jangan bakar. Dia kata kat saya, kalau tak nak bakar, pergi belajar bahasa Arab. Adik-adik bayang adik, saya ni mengaji pendidikan Islam ya. Tak ada bahasa-bahasa Arab ni. Dia nak suruh saya belajar bahasa Arab. Saya kata, ayah, kalau tak nak bakar, pergi belajar. Saya pun pegang anak saya naik motosikal pergi pasar malam. Pasar petang tu lah. Nak beli kuih lopeh. Tengah nak beli kuih lopeh tu, dia sedang balut tu. Saya tengok sebelah tu ada kitab, ada orang jual kitab-kitab. Saya pun ambil lah. Tengok ada satu kitab dia tulis Lughatul Arabiyyah li Ibtidaiyah. Bahasa Arab untuk sekolah rendah. Saya pun ambil lah. Ambil saya tengok. Roksun dia buat anak panah. Roksun kepala.
Sya'run, rambut. Ainun, anfun. Lisanun, sinun. Raqabatun, dan kena tipu pada muka. Raqabatun tengkok lah weh, apa lah weh. MRSN kena tipu. Doktor kata pandai-pandai apa kena tipu. Lihyatun, janggut. Saya pun hafal, alhamdulillah. Dah habis hafal, esok saya pergi pula cari-cari, tengok-tengok. Lughatul Arabiah li sanawiyah, bahasa Arab untuk sekolah menengah. Dia buatlah madrasatun, sekolah. Saqfun, shilling. Ardun, bumi. Nafizatun, tingkap. Misbahun, lampu. Mirwahatun, kipas. Rijalun, lelaki. Nisaun, perempuan. Pondanun, pondan. Tak ada pondan, tak ada. Kan? Saya pun hafal lah. Habis hafal, dalam masa 3 bulan, adik, nak mesti ada kemahuan. Mesti sungguh-sungguh. Alhamdulillah, 3 bulan saya telah menghafal 3,000 kalimah bahasa Arab. Bila dah hafal, saya pergi jumpa ayah saya. Ayah, ajar saya macam mana kawaid bahasa Arab. Macam mana nak tulis, macam mana nak baca, macam mana nak i'rab. Dia pun ajarlah. Ajar dalam masa sebulan, saya boleh baca, saya boleh tulis, dan saya boleh i'rab Al-Quran. Bila dah boleh i'rab, kamu tahu dah i'rab apa? Alhamdu, kita nak i'rab macam mana? Dia tak boleh baca alhamdi, alhamdah. Kita tahu sebab tu orang yang hebat Quran, dia boleh i'rab, tuan-tuan. Dia tahu orang tu baca silap atau tidak. Jadi bila dah boleh, dalam masa 4 bulan, saya kata, ayah, saya nak ambil 4 sanawi. 4 sanawi tu lebih kurang macam sijil tinggi agama, stamp. Bapak saya kata, umur 26 tahun, belajar 4 bulan, boleh ke? Saya kata, otak kita sama. Otak kita ni sebesar genggaman tangan ni. Cuba kamu genggam ni. Otak dia besarnya. Ini otak lembu ke apa ni? Otak kita besar ni. Saya kata, ayah, otak kita sebesar ini. Otak ayah sama. Saya nak pergi ambil periksa 4 sanawi. Masa tu bayang adik, umur saya 26 tahun. Dengan jambang ada, dengan janggut, dengan misai. Saya pergi masuk periksa. Pelajar tumpang. Jadi pelajar tumpang, saya duduk di belakang sekali. Isteri saya duduk di luar. Anak 3 orang duduk lari. Saya duduk aja. Tiba-tiba ketua pemeriksa, cikgu tu masuk, tengok-tengok saya ada di belakang. Dia kata apa? Waris tak boleh tunggu dalam kelas, dia kata. Dia ingat saya ibu bapa waris. Saya kata, saya bukan waris, saya pun pelajar juga, nak ambil periksa. Dia kata, tua-tua pun periksa ke? Oh, dia perli saya. Saya kata, ya, tua-tua pun saya nak periksa, nak ambil 4 sanawi. Jadi saya pun alhamdulillah jawab 20 subjek, semua bahasa Arab. Keluar keputusan, alhamdulillah, saya dapat Jaid Jiddan. Tahu tak Jaid Jiddan? Pertama, pangkat 1 Mumtaz. Yang kedua, Jaid Jiddan. Yang ketiga, Jaid. Yang keempat, Maqbul. Saya balik-balik pegang-pegang sijil. Ayah! Kenapa seronok sangat? Alhamdulillah, ayah, saya dapat Jaid Jiddan, pangkat 2. Dia kata, hebat kamu. Belajar 4 bulan Jaid Jiddan. Aku 7 tahun Maqbul. Lepas tu saya kata, ayah, saya nak sambung ambil bahasa Arab betul-betul. Dia kata, sambung. Saya pun belajar, ambil diploma bahasa Arab. Alhamdulillah. Man turid an takallam lughatul arabiyyah ma'i ma fi mushkilah. Siapa nak cakap Arab dengan saya pun boleh. Saya boleh cakap Arab. Saya boleh cakap orang putih. Saya boleh cakap Melayu. Saya boleh cakap Jepun. Pernah duduk 2 tahun di Jepun. Dan saya boleh cakap Mandarin. Ni hao ma wa hen hao. Yang tu lah. Yang lain tak tahu. Dia alhamdulillah, bila dah boleh, saya pun ambil pula ijazah pendidikan Islam di Universiti Sultan Syarif Aceh. Lepas ijazah pendidikan Islam, saya sambung dalam Master Counselling Islam di College Universiti Insaniah. Lepas universiti, kemudian saya sambung PhD dalam psikologi. Alhamdulillah, daripada tak ada asas agama, malam jadi ustaz. Siang, lepas saya jadi engineer, saya berhenti kerja, jadi seorang guru. Saya ialah bekas guru fizik. Lepas guru fizik, saya berhenti kerja, jadi penceramah sepenuh masa. Alhamdulillah, saya belajar agama melalui ayah saya. Dah belajar, pergi talaqi, pergi Mesir, pergi Merata. Sebab apa? Sebab nak jadi seorang ustaz. Sebab tu adik, sebagai pelajar yang hebat, yang paling hebat untuk kita jadi hebat,
Bukan SPM 10A. Bukan SPM 12A. Tapi hebat, saya nak bagi tahu kamu 3 perkara aja. Pertama hebat, apabila mereka ada ilmu, iaitu pertama, awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana pelajar nak kenal Allah? Sembahyang kena jaga. Saya nak tanya pelajar-pelajar MRSM yang kata hebat ni, MRSM hebat tak hebat? Esok di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim, Allah tutup mulut, wa tukallimuna aydihim, tangan akan bercakap, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki akan jadi saksi. Esok di akhirat, mulut tutup, tangan bercakap, kaki jadi saksi. Saya nak tanya pelajar MSM ni, yang sekali lagi sebut MRSM hebat. Siapa yang cuti sekolah, dia balik di rumah, dia tak salat subuh, cuba angkat tangan. Esok di akhirat Allah tutup mulut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Sebelum Allah tutup mulut, cuba mengaku, jangan tipu. Siapa yang cuti kadang-kadang tak salat subuh, cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Angkat. Pakcik tak payahlah, pakcik jangan angkat. Budak-budak ya. Tu dia Allahu akbar, hebat kepala otak hamba. Jatuh tangan. Hebat adik, sembahyang jaga. Sebab dia dapat 9A. Sembahyang dia jaga, itulah 9A. Sebab as-salatu imanuddin, man aqamaha aqamaddin, wa man tarakaha hadzamaddin. Sembahyang tu tiang agama. Siapa mendirikan sembahyang, dia mendirikan agama. Siapa tinggal sembahyang, runtuh agama. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang tu cegah perkara yang keji mungkar. Sebab tu wahai pelajar, anak yang hebat nak kenal Allah, sembahyang jaga. Ni ada di kalangan kita tak sembahyang. Sebab tu ibu dan ayah tengok ni anak-anak kita. Siapa yang tak sembahyang, jaga sungguh. Sebab sembahyang tuan-tuan, dia jadi hebat. Hebat macam mana? Saya nak cerita. Saya ada anak 6 orang. Anak saya sekarang yang sulung 25 tahun. Saya ada 2 menantu. Alhamdulillah nak jadi cucu. Umur saya sekarang hampir 50. 5 orang anak perempuan semua, seorang lelaki. Tapi hebat tak hebat, anak ni tuan-tuan ibu dan ayah, kita kena tengok sama ada semayang atau tidak. Sebab bapak saya tekan sungguh, pelajar-pelajar yang tak tinggal semayang, dia nak buat maksiat pun dia akan takut. Kalau dia buat maksiat pun, lepas tu dia akan rasa bersalah. Tapi kalau tak semayang tuan-tuan adik-adik, dia akan boleh buat maksiat. Anak saya 5 orang perempuan, seorang lelaki. Saya tekan sangat bab semayang ni, sangat penting sangat. Sebab tu adik-adik, siapa yang tinggal sembahyang, kamu tengoklah. Kamu hebat esok engineer, tapi engineer tak jadi manusia. Kamu jadi doktor, doktor tak jadi manusia. Doktor macam mana? Tak jadi manusia. Kamu tak fikir tentang akhirat kamu, nak mati kamu. Sebab tu kalau boleh, sembahyang jangan tinggal. Yang kedua apa? Nak jadi orang hebat pelajar. Anak-anak, Quran kena selalu baca. Quran. Anak saya 6 orang, semua hafal Quran. 5 orang perempuan, seorang lelaki. Saya cerita sikit. Pernahlah ada seorang anak muda, saya kata, siapa yang nak anak saya 5 orang perempuan, mesti hafal Quran. Tiba-tiba satu pagi, datang seorang anak muda ketuk pintu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak jumpa Ustaz. Saya kata kenapa? Saya tak ada kau belanja-belanja ni, yang hangus, belanja hangus. Tak ada, mas kahwin. Belanja. Oh, tanya pula. Saya kata dah tanya. Mercedes sebiji, helikopter, rumah banglo. Dia tanya. Mas kahwin sudah? Alhamdulillah. Kahwin dengan anak saya. Lepas, baru ni datang seorang anak muda. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya suka anak Ustaz. Yang mana pula? Nombor 2. Saya kata, apa ciri kamu? Saya hafal Quran. Okey, masuk. Duduk. Saya pun Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Aku apa hatu? Aku ulang hatu lah. Sambung, dia pun sambung. Soalan kedua, dia pun sambung juga. Soalan ketiga, dia sambung. Soalan keempat, dia baca. Suruh saya sambung. Aku tak boleh sambung. Saya bukan hafal Quran. Akhirnya saya kata, okey, ambil anak saya nombor 2. Ni anak saya yang ketiga ni. Siapa nak sambung? Saya ceramah dekat Pasir Gudang tahun lepas. Saya bagi tahulah anak saya macam ni. Ada seorang Tok Bilal, baru mati isteri, gigi 1, dia kata, umur 62. Saya sambung boleh tak? Saya kata agak-agak patutlah pakcik. Pakcik gigi pun dah.
Dia kata gigi tak boleh lagi. Yang tu teruk. Yang tu tak mau. Sebab tu saya nak bagi tahu, alhamdulillah anak saya 6 orang hafal Quran jadi manusia. Sebab tu adik tak perlu hafal Quran. Kalau boleh Quran bagi boleh baca. Saya nak tanya adik-adik, siapa di kalangan kamu yang duduk di MRSM semua ni tak khatam lagi Quran? Cuba angkat tangan. Jangan tipu. Al-yawma nakhtimu ala, angkat. Siapa tak khatam lagi, tak habis lagi? Wa tukallimuna aydihim. Angkat 1 2 lagi. Hei, tak mengaku tu. Wa tashhadu arjuluhum. Ni angkat macam tu lah, takut. Wahai adik-adik, Quran bagi boleh baca. Sebab saya nak tanya lah, baru ni Quran ni hebat tak hebat? Saya duduk di Selangor. Duduk Selangor dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah lah. Saya nak tunjuk kata Quran ni hebat. Baca alif lam mim bukan 1 huruf, tapi Allah ganda, berlipat kali ganda. Saya pergilah pagi Jumaat. Di satu masjid, tak payah sebutlah masjid mana kat Selangor tu. Sampai dia orang tengok muka Ustaz Abdullah Khairi. Ustaz! Dia orang kenal saya. Saya pun, ada apa? Ustaz, alhamdulillah Ustaz tolong jadi imam. Jadi imam subuh. Rupanya subuh hari tu hari Jumaat, macam esok lah. Selalunya dekat Johor, kalau subuh pagi Jumaat, imam baca surah apa? Surah Sajadah, betul tak? Rupanya masjid tu tak pernah baca. Sebab ramai nak pergi kerja. Kalau baca jadi lambat. Saya pula saya tak tahu. Jadi dia orang tolak saya jadi imam. Saya pun nak tunjuklah, kata saya hebat. Kalau tak baca nampak sangat saya mangkuk ayun. Jadi saya pun tolak lepas iqamat tu, kita pun Allahu Akbar. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai amin. Kita pun baca surah Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Baru nak buka, kurang ajar betul. Tadi tak buka. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Sampai wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Kita pun sujud. Allahu akbar. Sujud lah. Sujud, tiba-tiba dekat ujung ada orang tegur, subhanallah. Saya dalam hati, apalah mangkuk ayun ni. Orang sujud sejadah pun tak tahu. Rupanya dia orang tak pernah buat. Saya pun dalam hati rasa ego sikit lah. Ya apa ni, sujud sejadah pun tak tahu. Kita duduk belagak tu kan, sambil duduk baca zikir kan. Tiba-tiba saya buat bagi lambat. Bila lambat, dia orang pun pakat sujud lah. Dia orang pun, mungkin sujud sejadah, pakat sujud. Bila sujud, saya pun naik lah. Allahu Akbar. Adik, bila hati ada perasaan ego, saya baca-baca, nak sambung tak boleh, lupa. Saya naik. Belagak. Tan jam fajunu. Lupa. Ya Allah, anil tu tak keluar. Saya pun ulang sekali lagi. Tan jam fajunu. Tak lupa. Yang belakang tu pakai serban semua. Rupanya tak boleh pakai. Kita ingat dia orang nak tegur. Kita pun ulang sekali lagi. Tatajam fajunubuhum. Tiba-tiba ada seorang tegur. Tapi tegur tak membantu. Dia tegur apa? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya duk dengar korang ajar tu. Dalam hati dia kata apa? Oi, kalau tak boleh baca panjang, pendek lah oi. Orang nak pergi kerja oi. Saya pun duk tak boleh. Last sekali dengan saya. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Saya nak bagi tahu bahawa Quran ni hebat. Tapi ada orang tak nak dengar. Sebab tu adik nak hebat adik, Quran bagi boleh baca. Dan alhamdulillah, saya pernah datang dekat Johor ni. Masa Ramadan baru ni, saya tengok ada di kalangan masjid-masjid dekat Johor, dia orang baca, ambil orang hafal Quran. Adik, siapa sini yang hafal suratul Mul? Cuba angkat tangan. Ada tak? Seorang, dua, ramai. Siapa hafal suratul Tabah? Tabah tu Mul lah, woi. Sama lah tu. Ni adik, alhamdulillah, saya tengok-tengok, dia orang ambil ni, Allah imam-imam hafal Quran. Bagus. Bila hafal Quran, dia ada macam baca qiraat. Tu nak menunjukkan keindahan Al-Quran.
Kan pernah dengar tak baca? Bismillahirrahmanirrahim. Alah, PA duk sembang pula. Oi, PA. Dengar. Eko. Jangan sembang. Bayar sama, tolak gaji ha. Tengok. Saya angkat tangan. Okey, Eko. Kan? Dia baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Adik, selalunya ma panjang pendek. Ma panjang, tapi ada orang baca Maliki yaumiddin, menunjukkan apa? Bukan tak betul qiraat. Ada yang baca Ihdinas sirat. Pernah dengar tak? Patutnya baca apa? Ihdinas sirat kan? Tapi ada orang baca Ihdinas sirat, itu qiraat. Ada orang baca alaihim. Pernah dengar tak? Patutnya baca apa? Alaihim. Ada orang baca alaihimu. Itu qiraat. Tapi bagus, Ramadan baru ni ramai di kalangan masjid-masjid di Johor, Selangor dan Pulau Pinang ambil orang yang hafal Quran. Dia orang baca qiraat, menunjukkan indahnya Al-Quran. Itulah adik, kalau bolehlah siapa boleh baca qiraat bagus. Dan alhamdulillah, macam kita duduk Malaysia lah. Malaysia pun banyak qiraat kan. Kalau Kelantan macam mana Kelantan? Demolanita supamula. Itu qiraat dia. Kalau nak tahu, tanya Puan Syik, Puan Pengetua, dia orang Kelantan. Itu qiraat orang Kelantan. Kalau Terengganu, siapa sini orang Terengganu? Makan ikan tambang tepi pinggang. Yang tu semua G. Itu qiraat Terengganu. Kalau Melaka, lah habau kurang ngajau, orang tepi pagau, semua maki semua. Orang Melaka, ya Allah, jumpa ya maki ya. Kalau tak maki tak tahu lah tuan-tuan. Itu qiraat orang Melaka. Kalau Johor, lama tak jumpa, kita nak ke mana? Berbulu aku dengar. Lagi tak boleh balik aku Johor ni. Ini kalau belakang-belakang Kedah. Kalau orang utara semua hang. Dia tak bukan hang tua, hang lekeh, hang kasturi kan. Dia hang apa? Hang nak pergi mana? Hang nak buat apa? Hang duk mana? Semua hang. Kalau Kedah, lagu mana? Tahu tak lagu mana? Ni kita nak buat lagu mana? Ni kalau dah jadi lagu mana? Pernah pengetua saya, dia duk mesyuarat, dia duk sebut, ni kita nak buat lagu mana? Ni dah jadi lagu mana? Kalau dah jadi lagu mana? Duk lagu mana? Ada seorang cikgu tu orang Johor, dia angkat tangan. Puan Hajar, kita nak menyanyi lagu apa? Dia kata. Orang utara, tu qiraat dia. Lagu mana? Lagi apa? Lagi satu lagi, apa nama? Pernah dengar tak? Apa nama? Ni hampa nak pergi mana weh? Nak balik dah? Nak mati dah? Okey. Apa nama? Satu lagi apa nama? Allah. Satu lagi kalau orang utara, qiraat dia apa? Tak tahu. Tahu dah tak tahu? Tak percaya, esok adik-adik kahwin orang Kedah. Nanti bangun pagi nanti kan, pergi dekat hospital, buat jalan sana jalan sini. Nanti nurse akan tanya, ni duk jalan pergi balik ni nak buat apa? Tak tahu. Ni nak tanya ni nama apa? Tak tahu. Ni nak buat apa? Tak tahu, semua tak tahu. Orang Kedah tak tahu apa tuan-tuan. Satu lagi, kamu pergi qiraat dekat Baling. Tahu dekat Baling? Siapa sini bapa dia orang Baling? Baling dia cakap macam ni, tak today. Tahu tak tak today? Tak today tu maksud dia tak tahulah oi. Ada Mak Saleh datang, dia tanya, what is the day for today? Tak today. Tu qiraat orang Baling. Tu naik atas sikit, Perak ada qiraat dia. Kalau Taiping, dia tak sebut Taiping, dia sebut Teping. Teping. Jadi kalau orang Teping, dia akan cakap qiraat apa? Awak nak pergi mana? Awak nak buat apa? Awak tu ambil daripada bahasa Inggeris. What? Orang Teping. Naik atas sikit, Kuala Kangsar pun ada qiraat dia. Apa dia qiraat dia? Mohlah kita. Atau nak ke mana? Itu qiraat orang Kuala Kangsar. Pergi atas sikit, Manjung. Bota pun ada qiraat dia. Kalau orang Bota, dia tak panggil Bota, dia panggil apa? Bote. Kalau Bote. Ingat ke dua, rupanya tiga, dia kata. Itu qiraat. Kalau Bota panggil Bote, tapi kalau kota jangan ubah.
Sebab tu adik, Perak dia tak ada putera mahkota, dia ada raja muda. Kalau putera mahkota jadi apa? Orang buta, ni cerita. Ada dua orang buta. Dia pergi ke Selangor, dia pergi Ramadan, tiba-tiba dia dengar imam tu baca qiraat. Dan dia dua orang duduk di belakang. Allahu akbar, imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dia dengar, kenapa tak panjang? Mungkin silap ni, tapi dia tak berani tegur. Imam tu baca lagi sampai Ihdinas sirat. Kenapa pelik ni? Bunyi apa tu? Jatuh. Itu baru saya keluarkan suara 50%. Kalau saya keluarkan suara saya, nanti angin butung beliung datang. Suara saya kuat, saya bekas guru disiplin. Guru disiplin, mana boleh guru disiplin? Pelajar masuk himpunan ya. Tak ada. Guru disiplin. Kamu tak boleh tidur punya. Sambung tadi, botel dia. Kan? Dia pun dengar Ihdinas sirat. Kenapa pelik? Tiba-tiba dengar alaihum. Kenapa pelik? Dia pun tak tahu lagi. Tiba-tiba imam tu baca qiraat. Dia dua orang duk dengar lah, orang botak. Dia pun dengar imam tu baca Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja. Dia kalih kat member dia. Orang kita, dia kata. Orang kita apa? Dia tak tahu qiraat. Apa punya teruk, tuan-tuan. Sebab tu adik-adik, Quran bagi boleh baca. Bila boleh baca adik, Quran ini akan jadi apa? Pendamping kamu ketika kamu nak mati esok. Bukan saja pendamping, akan jadi peguam bela kamu dalam alam barzah. Sebab tu hebatnya pelajar MSM1, bukan 9A saja, sembahyang tak tinggal. Quran bagi boleh baca. InsyaAllah kamu jadi orang yang hebat. Hebat tak hebat? Satu cerita lagi. Nak dengar tak dengar? Saya pernah pergi Madinah. Orang yang dada dia ada Quran, Allah akan pancarkan nur dekat wajah dia. Bukan saja nur, Allah bagi ilmu kasyaf nama dia. Saya pergi Madinah. Sampai di Madinah, adik-adik bagi tahu dekat bapak kamu, tiang nombor 10 di dalam Masjid Nabawi ada seorang waliullah namanya Syekh Ubaidillah. Syekh ni umur 120 tahun, mata buta, tapi janggut dia tersusun rapi, gigi penuh ni. Saya pergi dekat dia, anak murid dia ramai macam ni. Dia akan duduk pukul 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Jadi anak murid dia ramai, akan baca, ambil sanad. Ramai ni, tapi hebat tak hebat, dia mata buta, tapi dia ni boleh kenal anak murid dia. Kalau anak murid dia A'udzubil Muhammad dia sebut, dia boleh kenal, mata buta, umur 120. Yusuf, Bismillah, Harun, dia boleh ingat. Saya duduk di belakang, hebatlah Syekh ni, mata buta boleh kenal anak murid dia. Saya pun perlahan-lahan pergilah. Elok pukul 12 habis semua tak ada. Saya pun pergilah dekat dia, nak baca Fatihah saja, nak ambil sanad. Tu yang kata Quran ni. Saya pun pergilah. Ya Syekh. Dia dengar suara saya, dia tak pernah dengar. Dia buat macam ni. Dia tak pernah dengar. Ana min Malaysia. Saya kata saya daripada Malaysia. Malaysia? Aina taskun? Dia tanya. Duduk kat mana? Ana min Penang. Sebab Arab, kalau fa Penang dia tak boleh sebut. Kalau Penang dia sebut ba, Penang. Arab dia kalau Penang jadi Penang. Kalau Pahang jadi Bahang. Kalau Perak, dia sebutlah, malas nak sebut. Nanti orang Perak marah di botel kan. Jadi kan, saya pun Penang qaribul Kedah, dia kata. Penang dekat Kedah. Dia tahu. Pakar geologi, geografi. Madza turid? Kamu nak apa? Ya Syekh, ana urid an aqra'ul Quran Fatihah faqat. Saya cakap bahasa Arab fushah. Saya nak baca Fatihah saja. Fatihah. Tafadhal. Sila. Bila kata sila ya, saya pun saya baca macam tu. Dia ni mata tak nampak. Dia pegang mulut saya.
Saya patutnya laisa hadza lahjah malawiyah, lahjah arabiyah. Saya tak boleh ubah. Dia penampar. Saya dalam hati, aku tumbuk mampus orang tu. Tengok adik, mengaji ni kena sabar. Ni. Saya nak ceramah ni tiga. Ni, kena sabar adik. Tak sabar tak tahulah. Ceramah saya sampai ke 2 pagi. Adik boleh tunggu tak? Boleh tunggu. Saya nak balik. Saya pun tak mau. Sekejap aja insya-Allah. Ni, saya kena tampar. Saya sabar. Saya dah sabar. La laisa. Saya hari pertama kena. Aku tumbuk untuk. Tapi sabar. Adik, mengaji kena sabar adik. Bila sabar, kamu akan hebat. Habis hari tu, dia kata, okey khalas. Roh. Bukra jihena. Istanni. Balik dia kata, esok datang pula. Aku tunggu. Dalam hati saya, tobat aku tak nak datang dah. Tapi saya datang pula. Elok habis, dia tahu nama saya Abdullah Khair. Tahu tak maksud dia Abdullah Khair apa? Abdullah Khairi maksud dia hamba Allah yang baik. Jadi yang paling baik dalam dunia ni aku. Habis anak murid dia baca, dia pun tanya, Ainal Abdullah Khair? Dia sebut nama saya. Saya kata, Mawjud. Ta'al, Gharib hina. Mari sini. Saya pun pergilah. Okey, ayatul tsani, bismillah. Nabda. Ayat kedua, bismillah. Saya pun, bismillah. Dia pegang lidah saya, dia tarik. Saya, aku tumbuk tuan. Kalau saya tumbuk pakcik tu, agak-agak macam mana? Mati tuan-tuan. Dah lah mata buta, bongkok pula. Saya sabar. Hari kedua, bismillah. Saya duduk, bismillah. Allah kena berguru. Habis hari kedua, khalas, roh. Bukra jihena istanni. Esok datang pula, aku tunggu. Hari ketiga, Ainal Abdullah Khair? Saya duduk belakang. Mawjud. Ta'al. Bisurah. Cepat. Saya pun pergilah. Hari ketiga, okey, nabda bil ayatil awal min suratul Fatihah. Baca surah pertama, ayat pertama. Saya pun, Alham. Dia pun nampak saya. Laham. Laham bakar, laham dajas, laham khinzir. Tahu tak? Alham tu maksud dia daging. Daging apa? Daging lembu, daging ayam, daging babi. Laisa alham, alham. Sebab tu kena berguru. Alham. Saya hari kedua alham. Iyyaka na'budu. Saya baca ya kana na'budu. Kenapa nampak? Kalau iyyaka na'budu, hanya dikau yang kami sembah. Kalau ya kana na'budu, cahaya matahari yang kami sembah. Yang akhir sekali, wala da ni kena ada gigi. Kalau mengaji Quran, kita nak letakkan ni lidah ni dekat taring. Wala da, cuba try adik. Nampak sangat Jawa. Wala polin. Kena ada gigi. Sebab tu pakcik-pakcik, makcik-makcik yang belakang tak ada gigi, sila bubuh gigi palsu, kemudian lekatkan dengan poliden. Nak baca wala da ni. Habis hari ke-10, amin. Bila amin, hari ke-11 saya datang. Ainal Abdullah, ta'al. Saya pun pergi. Okey, iqra kal misli. Baca macam mana saya baca. Saya pun bacalah. Bang. Saya pun bacalah. Macam mana dia baca? Dia baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak boleh lah, tarik suara. Amin. Bila habis, dia buat macam ni. Ahsan. Ahsan tu ambil daripada Hasan. Ahsan isim tafdil. Maksud dia, tersangat baik. Saya pun pegang tangan dia, saya cium tangan dia, saya cium pipi dia. Cot. Bila kena cium tu, dia pun pegang tangan saya. Ajastuka, aku ijazah kepada engkau. Min Jibril ila Muhammad, ila Abdullah bin Abbas, ila Amru, ila Samit, ila Ubaid. Dia sebut satu. Minni ilaika, aku bagi kat engkau. Saya pun qabil tu hadzal jazah, aku terima. Saya cium tangan dia sekali lagi. Adik, satu macam rasa. Allahu Akbar, kita kena berguru dengan Al-Quran. Nak cerita tak erti lah. Sedapnya. Ibadat ni kalau kamu buat adik, kamu tinggal, maka kalau tak rasa apa, iman tak ada. Tapi kalau tinggal, rasa tak boleh duduk, maksud dia kamu ada iman.
Saya rasa ya Allah sedapnya. Nak cerita tak reti. Kamu pernah makan tak buah mempelam? Ini analogi. Adik-adik pergi cari mempelam paling muda yang sedap, nama apa? Mempelam pak telur-telurnya tak? Pergi cari rojak, kuah rojak Mak B. Kemudian letak dalam pinggan. Kupas kulit buah pelam tadi. Kemudian potong jadi 6. Kemudian kuah rojak tadi, ambil kacang letak di atas. Ambil adik buah pelam tadi. Kemudian cicah adik, cicah. Kemudian tunjuk adik. Kemudian letak di mulut. Kemudian kunyah. Dia telan Helio, nampak? Kenapa dia telan Helio? Sebab dia pernah makan buah mempelam tersebut. Macam tu ibadat adik. Siapa yang pernah baca Quran, dia tinggal lama, dia akan rasa resah adik. Saya dapat tu ijazah tu, ya Allah sedapnya. Tiba-tiba sebelah saya ada seorang cikgu. Dia tepuk paha saya. Ustaz, saya pun nak baca juga. Boleh tak bagi tahu dekat Syekh? Kan? Saya pun rupanya setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali saya baca dia ada. Setiap kali dia ada saya baca. Saya pun, ya Syekh, hadha sadiqi wa yurid an yaqra'ul Quran. Fatihah bas. Ni kawan aku ni, dia pun nak baca Quran, Fatihah saja. Syekh tadi mata buta. Dia tak tengok kawan saya pun. Dia buat macam mana? Hadha rajul itlaq barra. Adik tahu tak itlaq barra? Itlaq barra tu maksud dia boleh berambus. Sebab tu kita kalau pergi Mekah kena tahu kalimah-kalimah Arab sikit. Contohnya dia kata barra-barra. Barra-barra tu beredar. Ni ada orang pergi Mekah tak tahu apa. Orang perempuan semayang tengah jalan. Usalli. Allah. Arab marah semayang tengah jalan. Barra. Kita usalli. Barra. Barra tu beredar. Sebab tu kena tahu. Kadang-kadang Arab akan kata haram. Tahu tak haram? Haram bawa isteri semayang sebelah. Jadi Arab kata haram semayang sebelah, putus saf. Saya pernahlah semayang dengan isteri saya. Tiba-tiba Arab tu kata haram. Saya kata tengoklah. Orang kata lah jangan semayang sebelah. Yang pergi semayang di sana. Isteri saya kata tak nak, nanti hilang. Tak apa, kita ada telefon. Tak mau, pergi. Saya marah isteri saya. Isteri saya pun pergi. Pagi-pagi saya pun semayang seorang-seorang saya. Saya marah isteri saya. Tiba-tiba saya rokok, i'tidal. Saya sujud. Nak angkat kepala tak boleh. Kenapa tak boleh? Tengok duduk dalam kain ton Arab yang perempuan punya. Nasib tak tengok atas. Tidak, alhamdulillah. Padan muka. Sebab tu ni, adik, kalau boleh adik kena tahu bahasa Arab. Nanti dia kata apa? Harami. Tahu tak harami? Harami ni kadang-kadang ada penyeluk saku perempuan pakai purdah. Dia akan jalan dekat kita 5 orang. Dia belaga kita. Seorang akan seluk. Bila seluk ambil duit tu, Arab akan sebut harami. Harami tu penyeluk saku perempuan. Satu lagi apa dia adik? Satu lagi dia kata haram. Ialah haram, masjid haram. Masjid haram disebut haram. Masjid Madinah juga disebut haram. Sebab tu kalau daripada Jeddah nak pergi haram, Arab akan panggil. Ta'al ya akhi, haram Jeddah. Orang Melayu haram Jeddah. Sebenarnya haram Jeddah. Jeddah. Sebab tu kalau pergi Mekah tak tahu apa, senang aja. Kamu akan jumpa orang Turki. Turki ni dia cakap Arab, kadang-kadang bunyi Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Nanti dia orang akan sebut Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dia orang tak boleh sebut. Kerana apa? Kerana apabila jatuhnya kerajaan Ottomania, Mustafa Kamal menukar dalam bahasa Turki. Akhirnya Allahu Akbar jadi Allahu Akbar. Sebab tu kamu kena baca Quran adik. Kalau boleh baca Quran, hebat kamu. Jadi macam Turki. Nak sebut Allahu Akbar, jadi Allahu Akbar. Allah Akbar. Saya pernah dengar dia orang talbiyah. Tahu tak talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wal ni'mata lak wal mul la syarika lahu. Balik habis semua. Itu Turki. Sebab tu adik, kalau pergi Mekah tak tahu bahasa Arab, hafal 3 ayat. Tahu 3 ayat? Pak saudara saya dia pergi, dia pakai ke ihram. Habis dia sa'i, dia tahlul, dia nak balik ke hotel, dia tak tahu jalan, duit dia tak bawa. Dia ingat Ustaz Abdullah Khairi kata kalau sesat pergi cari polis. Dia pergi cari polis. Dia tahu dah kalau polis tak boleh sebut fa, sebut ba. Dia pun polis. Ana.
Sesat apa ni? Ana sesatun. Polis tu ma'araf, aku tak faham. Macam mana nak buat ni? Dia pun teringat Ustaz Allah Khadi kata, kalau tak boleh balik sesat, hafal 3 ayat. Dia pun hafal lah. Dia pun, polis, ana fi zalalim mubin, sesat yang nyata. Polis tu, Masya Allah. Lepas tu dia tak berhenti. Ihdinas siratal mustaqim. Dia kata, tunjukkan aku jalan yang lurus. Maksud dia sesat lah tu. Lepas tu dia nak balik, duit tak ada. Dia pun tunjuk dekat poket polis tu. Sadaqallahul azim. Menunjukkan apa? Duit habis. Sebab habis Quran. Tengok adik. Sebab tu, kalau kamu sesat, buatlah macam ni. InsyaAllah sesat lagi teruk. Jadi Alhamdulillah. Sebab tu saya nak bagi tahu, Quran ni hebat. Kan? Bila ni, dia kata ni, itlaq barah. Dia halau cikgu ni. Saya tanya, cikgu dia halau. Cikgu ni bangunlah. Saya tanya, ya Syekh, limadha? Kenapa? Tengok adik. Dia mata buta. Tapi dalam dada dia ada Quran. Tiba-tiba dia sebut. Cikgu ni beredar. Dia kata apa? Hadzal rajul. Lelaki tu. Laisa salatul fajr. Dia tak semayang subuh hari ni. Cuba tengok adik. Orang yang dada dia ada Quran. Mata dia buta. Macam boleh nampak orang lain. Dia kata lelaki tu tak semayang subuh. Saya duduk, ya Allah, dia duduk baca apa kat saya ni? Saya 11 hari dah, saya pun bukan baik sangat. Saya pun perlahan-lahan. Sebelum dia kata barua, biar aku belah. Habis-habis saya bangun, saya tengok cikgu tu jalan. Cikgu sekejap. Mai. Cikgu duduk sekejap. Cikgu tahu tak kenapa Syekh tu halau? Tak tahu. Kenapa? Dia kata cikgu tak semayang subuh, betul ke? Saya semayang Ustaz. Tapi hari ni saya bangun lewat sikit. Saya semayang subuh pukul 9 pagi. Rupanya dia qadha. Tengok adik, sebab tu wahai pelajar MRSM, kamu nak hebat, semayang jangan tertinggal, Quran bagi boleh baca. Dan yang ketiga, pelajar yang hebat, selalu adik doa, hafal doa ini. Doa apa adik? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Esok kalau ayah kamu mati, kamu boleh doa ini adik. Anak yang hebat, bila dia boleh bantu ayah dia dalam kubur. Bukan anak yang hebat, tiap bulan dia boleh bagi ke ayah dia 1,000. Tapi dia semayang pun tidak, Quran pun tak boleh baca, ayah dia tak boleh tegur. Anak yang hebat, dia boleh doa mak dan ayah dia. Adik-adik ikut saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau kita jadi imam, jamakkan dia, jangan silap. Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Ada orang silap. Rabbighfir lana wali walidaina warhamhuma kama rabbayani, campur semua. Bagi betul. Kalau jamak, Rabbighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbauna sighara. Okey, habis anak. Sekarang cikgu. Cikgu hebat. Saya nak cerita kamu. Jangan sombong cikgu. Sombong macam mana? Saya mengajar sekolah pertama saya tahun 1998. Sekolah tu nama SMK Dato' On di Batawas. Inilah satu sekolah yang tak pernah cuti. Sebab on Dato' tak pernah cuti. Rupanya adik, sekolah ni adik bukan sekolah yang hebat sekarang. Sekarang ni nak masuk 5A macam MRSM juga. Masa tu adik, sekolah biasa aja. Pelajarnya jangan tanyalah, ya Allah, tak ada A adik yang masuk situ. Saya diposting ke situ. Saya sampai-sampai, saya pakai kepiah ni. Pengetua tu tengok-tengok, dia ingat saya ustaz. Ustaz ke? Ustaz lah. Dia tahu ustaz. Pergi dekat bilik sana, tolong ambil relief. Saya pun pergilah, kena relief. Tingkatan 5H. Saya tengok, tingkatan 5H. Oh, last sekali. H. Nama dia tingkatan 5 harmoni. Rupanya bukan 5 harmoni, 5 hantu. Hantu macam mana? Pelajar tu, Allahu Akbar, tak dengar kata. Cikgu pun dia tak hormat. Pelajar-pelajar sama pelajar tumbuk. Saya nak masuk kelas tu, guru disiplin bagi tahu, Ustaz, nak masuk kelas tu Ustaz jaga. Ada seorang budak Ustaz, dia ketua gangster sekolah kita. Tinggi dia 6 kaki 2 inci. Berat dia 120 kilo. Ustaz, dia guru silat Ustaz dalam sekolah kita. Ustaz kalau masuk nanti, dia tidur ke, dia melentang ke, dia buat apa, Ustaz jangan tegur. Nanti dia tumbuk Ustaz. Saya nak masuk, menggigil saya, baca doa macam-macam.
Tolak bala, tolak tepi, tolak atas, tolak semua. Dah habis sampai-sampai, saya pun pegang beg. Tiba-tiba, saya pijak-pijak kelas. Bangun. Ketua kelas, bangun! Semua bangun. Saya pun masuk. Assalamualaikum Ustaz. Dia orang ingat saya Ustaz. Saya pun Waalaikumsalam. Tengok semua bangun. Rupa-rupanya adik yang depan aja bangun. Yang belakang ada seorang, dia tak bangun, badan besar, dia letak ni kaki dia atas meja ni. Dia duduk macam tu. Saya tengok-tengok, saya lupa guru disiplin kata, budak ni dia tinggi 6 kaki 2 inci, berat 120 kilo, jangan tegur dah. Dia gangster. Saya pergi tegur. Saya kata, "Hai, orang lain bangun kenapa tak bangun? Kaki jatuh." Dia jawab, "Punya suka aku lah." Saya bila kata punya suka, dia tak hormat saya. Cikgu, apa yang saya buat? Saya meluru dekat dia. Saya lupa guru disiplin kata, budak ni jangan, nanti dia tumbuk. Saya meluru dekat budak ni, saya tolak kaki dia. Tolak kaki dia jatuh. Dia bangun, dia nak tumbuk saya. Belum sempat dia tumbuk saya tumbuk dia. Sebab saya belajar silat, tok guru saya kata, kalau jumpa musuh 2 perkara. Sebelum musuh buat, kamu buat dulu. Jadi sebelum dia tumbuk, saya tumbuk dulu. Yang kedua, kalau jumpa musuh, sebelum jumpa, cabut lari. Nak lari tak sempat dah. Jadi saya tumbuk sekuat-kuat hati. Boom! Dia kena tu, badan dia besar. Dia jatuh atas kerusi, pecah kerusi. Dia bangun, dia nak flying kick saya. Belum sempat dia flying kick saya flying fork dia. Saya terajang dia. Bila dia kena terajang, dia terpelanting. Saya pun ready. Berani datang. Rupa-rupanya cikgu, ibu dan ayah, adik-adik, bila dia kena terajang dengan saya, dia bangun-bangun, kursi dia pecah, dia ambil kursi yang lain, dia letak, dia duduk, dia tidur senyap. Saya dalam hati, gangster apa macam ni? Kan? Saya pun pergilah masa tu cok kapur. Saya pun tulis tarikh, tulis perkara, tiba-tiba datang dalam hati saya. Apalah ustaz ni, cikgu ni, tumbuk orang, terajang orang, nanti dia balik report kat mak dia, datang lawyer, mati kamu. Saya pun, ya Allah, silap. Saya pun pergi belakang dia. Dia duduk tidur. Saya pun kejutkan dia. Bila kejut, dia tepis. Bila tepis, saya ingat syekh saya kata apa? Kalau budak yang tak boleh tegur ni, yang ketegar ni, macam mana nak buat? Baca surah Yusuf ayat keempat. Cikgu amal, cikgu. Iz qala Yusuf li abi, ya abati inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin. Berkatalah Yusuf kepada bapakku, aku melihat 11 matahari, bulan dan bintang sujud padaku. Sajidin, ulang 3 kali. Saya pun ulang, saya tiup kat telinga dia. Natang apa masuk mulut aku ni? Telan pun. Agas rupanya. Ingat makan mi muar, rupanya agas muar. Kan? Alhamdulillah, saya pun bila saya masuk kelas, dia tengok saya, dia tidur. Saya pergi jampi kat telinga dia. Setiap kali saya masuk, dia tidur. Saya jampi. Saya masuk, dia tidur. Saya jampi. Dia tidur, saya masuklah. Saya baca adik, guru, ibu dan ayah selama 1 tahun. Habis 1 tahun dia ambil SPM, dia pun keluar. Kami seronoklah, ketua gangster tak ada. Tahun 1998, tahun 2012. Setelah berapa tahun? 98, 2012. Berapa? 14 tahun. Pukul 5 petang, 29 hari bulan 3. Pelajar ini telefon saya. Assalamualaikum Ustaz. Pelajar yang baik, dia tak cakap macam tu. Kalau dia pelajar yang baik, dia cakap Assalamualaikum. Pelajar gangster, Assalamualaikum Ustaz. Saya, Waalaikumsalam. Ustaz kenal saya tak? Saya tak kenal. Takkan tak kenal saya? Saya anak murid Ustaz. Saya pun, mana kenal? Aku jaga daripada dia derekah saya derekah balik. Dia pun, terus dia turun. Saya lah Ustaz. Yang mana satu? Alah, Ustaz kenal. Yang Ustaz pernah tumbuk saya, terajang saya. Bila tumbuk terajang, saya ingat tu. Sebab tu adik-adik, kalau nak suruh guru kamu ingat kamu, suruh dia terajang. Garanti dia ingat sampai mati. Saya pun, ingat. Azri ke? Yalah Ustaz. Azri ke ni? Yalah Ustaz. Ustaz, kerana tumbuk dan terajang Ustaz, saya dah jadi manusia. Saya tahu manusia macam mana? Ustaz, ketika Ustaz tumbuk saya, terajang saya, masa tu Ustaz, cikgu mana pun buat tak tahu kat saya Ustaz. Cikgu lelaki masuk tak mengajar Ustaz.
Cikgu perempuan duduk depan pintu ya. Jangan keluar, jangan keluar, jangan keluar. Nanti pengetua marah. Ustaz masuk, tumbuk saya, terajang saya. Baru saya tahu saya lemah, Ustaz. Mula hari itu, Ustaz, saya Tuhan buka minda. Saya belajar, Ustaz. Walaupun saya tidur, balik saya belajar, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Saya ambil SPM tahun tu, Ustaz. Alhamdulillah, Ustaz. Semua fail. Takkan fail. Dua-dua lulus, Ustaz. Masa Melayu dengan sains. Bila lulus, akhirnya dia dapat menyambung pelajaran ke college community. Di college community, dia dapat menyambung dalam electrical. Akhirnya dia dapat keputusan yang baik. Dia kata, Ustaz, saya dapat keputusan yang baik di college community. Akhirnya saya menyambung pelajaran ke politeknik. Di politeknik, Ustaz, every semester I got 4 flat. A semua. Bila A semua, Ustaz, pihak pengurusan politeknik telah menghantar saya menyambung pelajaran ke United Kingdom. Saya nak tanya pelajar MRSM semua, siapa nak pergi UK angkat tangan? Lepas ceramah jumpa saya. Sekali terajang UK. 2 kali terajang KO terus. Ustaz, kerana tumbuk dan terajang Ustaz, saya balik UK, Ustaz. Saya buka konsultan sendiri. Gaji saya dah 40,000, Ustaz. Ustaz, terima kasih, Ustaz. Saya dah jadi manusia. Sebab tu, wahai cikgu, didik anak murid kita bukan target 9A. Target anak murid kita jadi manusia. Kalau boleh masuk kelas tu tanya, semayang belum? Tanya dulu. Saya kalau kelas saya, pelajar tak semayang, saya suruh keluar. Sebab apa? Kamu kalau tak semayang, kamu tak akan hormat saya sebagai seorang guru. Sebab Allah kamu tak hormat. Sebab tu, wahai guru, didik anak murid kita jadi manusia. Bila jadi manusia, walaupun dia dapat 5A saja, tapi dia hormat kita. Saya nak tanyalah adik-adik, siapa yang bila cuti, dia akan jumpa cikgu dia, dia akan cium tangan cikgu, dia akan kata, cikgu, saya nak cuti ni, mungkin balik nanti sama ada cikgu tak ada ataupun saya tak ada. Cikgu, halalkan ilmu cikgu ya. Siapa yang buat macam ni? Cuba angkat tangan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Seorang pun tak ada. Cuba tengok. Inilah MRSM yang kita sebut. Apa? MRSM! Hebat kepala otak hamba. Bukan hebat. Hebat ni tuan-tuan. Guru kita hormat. Saya nak cerita tuan-tuan. Saya ada guru. Guru saya nama Chiah Ah Chi. Mengajar chemistry dengan saya. Dia mengajar saya. Alhamdulillah, masa tu saya dapat grade A2. Saya jumpa dia, saya cium tangan dia, saya peluk dia. Cikgu Cina ni menangis. Kenapa kamu peluk cium saya? Saya kata, kerana cikgu saya dapat kimia A2. Dia kata apa? Tak ramai, dia kata, aku tak pernah jumpa lagi pelajar aku yang peluk cium tangan aku, dia kata. Ni cikgu Cina ni. Alhamdulillah, kita hormat adik. Sebab tu kalau boleh, wahai cikgu, didik anak murid kita jadi manusia. Jangan sombong. Ni ada di kalangan kita sombong. Saya ceritalah. Saya ada seorang pengetua. Pengetua saya dulu perempuan. Kalau perempuan minta maaf puan, dia orang kata cerewet. Kata tak? Allah cerewetnya. Bukan cerewet. Orang perempuan ni, mengikut psikologi, saya PhD saya psikologi. Orang perempuan akan bercakap, satu hari 26,000 perkataan. Sebab tu saya ceramah di depan ni, dia orang duk cakap belakang, kenapa? Sebab tak habis lagi, baru 18,000. Tu ya, orang ajar punya ustaz. Ceramah punya panjang, ni dah pukul berapa? Dia bagi saya. Tengok orang lelaki mana cakap, orang lelaki ni 7,000 lah. Sebab tu ibu dan ayah balik nanti, bapa ni, mak tanya ni, suami, bang, tadi Ustaz Abdullah Khairi ceramah apa? Cuba abang tanya dulu. Yang Ustaz Abdullah Khairi ceramah apa? Dia boleh cerita daripada awal sampai habis. 26,000. Cuba abang tanya. Kakak tanya. Bang, tadi Ustaz Abdullah Khairi ceramah apa? Tak tahu. Sebab apa? Sebab Zuhur tadi dia dah cakap 6,998. Tinggal 2 patah aja. Tak tahu. Sebab tu orang perempuan dikata cerewet. Bukan cerewet. Orang perempuan ni dia akan bercakap banyak. Tapi kalau dia mengaji agama, dia akan berleter urusan agama. Kalau bangun subuh, siapa bangun dulu? Mak ke ayah kamu? Mak bangun kan? Mak bangun. Dia gerakkan ayah kamu. Bangun bang. Kalau abang tak bangun, abang tarik kain selimut. Selimut macam kulit babi. Babi. Tapi kalau mak kamu tak salihah, mak kamu tidur. Yang bangun siapa? Ayah kamu. Yang bangun yang.
Tarik ke selimut. Macam kulit babi. Tak ada kata apa. Babi pun babi lah. Sebab isteri tak salihah. Sebab tu adik-adik yang dikasihi dan rahmati Allah. Ni, saya nak cerita. Saya ada seorang pengetua. Allah, dia cakap banyak. Kalau mesyuarat tu 5 jam tak selesai. Kita, dia orang utara. Ni kita nak buat lagu mana? Ni dah jadi lagu mana? Tak selesai. Tengok pengetua lelaki senang je. Kamu buat ya? Kamu buat. Dia tak buat. Semua ada semua orang buat. Itu namanya pengurusan yang paling hebat. Delegate semua. Orang perempuan dia banyak tolak ansur. Tu hebat. Pengetua saya perempuan. Ya Allah, tension saya. Ambil cuti tak pernah dapat. Satu hari saya kaunselor juga. Tapi guru disiplin. Ni satu kontra. Tapi orang bagi. Tak apa, kita ambil. Anak saya nak operate hernia. Tak ada hernia. Orang panggil pasang surut. Tak ada. Jadi saya pun isi borang. Isi ada cikgu lalu. Ustaz buat apa tu? Saya nak ambil cuti. Ustaz tak payah Ustaz. Ustaz pergi ambil MC. Saya kata kenapa? Garanti tak dapat. Saya kata saya psikologi. Psikologi Mak Haji dia kata. Memang tak dapat punya. Ustaz try lah. Saya kata saya nak try. Tak payah try Ustaz. Memang tak dapat Ustaz. Tak apa, saya psikologi. InsyaAllah boleh. Saya pun isi borang pergilah. Nak pergi kat pengetua mesti lalu pejabat. Sampai kat pejabat Kani tahan. Ustaz kenapa ni? Saya nak jumpa Puan Hajah. Nak buat apa? Nak ambil cuti. Tak payah Ustaz. Memang tak dapat. Saya kata saya psikologi. Psikologi Mak Haji memang tak dapat. Ustaz jangan pergilah. Ustaz ambil MC bagi kami. Boleh lah. Tak apa, saya try. Try. Saya pun ketuk pintu. Tok. Tiba-tiba pintu terbuka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pun tutup bilik. Ada apa Ustaz? Tak ada apa. Takkan tak ada apa. Mesti nak jumpa saya ada apa. Masuk. Ni nak masuk tak masuk. Macam tak bagi masuk ya pun. Saya pun masuk. Ada apa Ustaz? Dia memang cakap macam tu. Saya psikologi. Kalau orang marah kita, cikgu-cikgu, buat nada rendah. Dia marah kita buat nada rendah. Sebab tu kalau ibu kena marah dengan ayah, ni abang! Abang. Ini balik kerja. Masak ya? Masak tak? Ni balik sekali dah jawab. Letih tak? Mulai kali suami takut nak pergi dapur. Duduk dalam tandas. Duduk tunggu ya. Dah siap, suami isteri pun panggil. Abang! Dah siap! Kawan nak berak, tarik naik balik. Sebab terkejut. Sebab tu kita ni psikologi. Orang marah kita buat nada rendah. Ada apa? Cikgu Puan Hajah. Pandai saya. Puan Hajah, anak saya nak operate hernia. Operate hernia? Nak buat apa? Nak ambil cuti. Mari borang. Dia minta borang. Saya pun no. Dia terus sign. Puan Hajah baiknya. Tak apa Ustaz, ambil. Ustaz, hargailah anak sementara ada. Dia ulang tu. Saya pun, Puan Hajah terima kasih. Nanti tak sebut dia. I love you. Nak I love you apa? Dekat 58 dah. Kalau 28 tu boleh jugalah. Ini 58 tak jadi apa dah. I love you bang. Saya pun terus keluar. Ni, peganglah kertas tu kan. Rani tanya, Ustaz, macam mana? Saya pun tunjuklah. Ustaz dapat sign lah. Ustaz approve ke? Tengok kaki lah bro. Ustaz macam mana dapat? Saya pun tak tahu dia kata. Ustaz memang pandai lah, dapat lah Ustaz. Akhirnya saya pun cuti 2 hari. Rupanya anak saya tak dapat lagi operate. Kena ambil 2 hari lagi. Cuba adik bayang. Nak telefon ni, saya pun telefon Puan Hajah. Rupanya dia simpan nombor saya. Saya pun telefon Puan ada apa Ustaz? Allah, bala dah datang. Saya kata Puan Hajah, saya tak boleh ambil lagi cuti. Nak ambil cuti 2 hari lagi boleh tak? Tak apa. Nanti balik kita bincang. Kita pun, ni lulus saya tahu. Kita pun jangan telefon. I love you. Tapi tak sebutlah kan. Habis tu semua saya pun baliklah. Isi borang nak bagi Puan Hajah. Ketuk pintu. Ustaz masuk. Dia memang perangai dia macam tu. Walaupun mulut dia kasar, hati dia baik. Saya pergi lah. Ni macam mana Puan Hajah? Lulus lah. Ni baru bulan 3 ni. Saya bos. Ya bos. Dia pun sign. Terima kasih Puan Hajah. Dia pun tengok saya. Ustaz, hargailah anak sementara ada. Saya kata kenapa Puan Hajah duk ulang yang ni? Rupanya tuan-tuan, kita cikgu tak faham pengetua kita.
Kita tak tahu tuan-tuan. Bila saya tahu, baru saya tahu. Rupanya dia ada 9 orang anak. Anak dia accident, mati on the spot atas jalan. Dia tak tahu nak luah perasaan. Tu yang dia luah dekat cikgu. Dia luah dekat pelajar. Dia kalau cakap 5-4 jam, 3 jam, beletik. Sebab dia tension. Kalau mesyuarat 4 jam, dia marah. Saya tahu dah, oh rupanya dia ada masalah dengan anak dia. Jadi saya tahu dah, oh nak tackle dia, kalau dia marah, sebut anak. Jadi kalau mesyuarat dah, ni kita ni cikgu. Kita ada anak, dia pun dia marah ya, sebut anak dah. Akhirnya kita nak ubah manusia, psikologi kata ubah diri. Akhirnya cikgu tahu dah nak tackle pengetua ni. Alhamdulillah, akhirnya dia berubah. Dia jadi pengetua yang cukup bagus. Alhamdulillah, semua cikgu suka, pelajar pun suka. Akhirnya ketika dia nak punch card, nak berhenti, pengetua penolong kanan kata, siapa nak baca doa? Saya angkat tangan. Siapa nak jadi pengusi? Ada cikgu. Ketika dia punch card, saya baca doa. Ya Allah, kami ada seorang pengetua, ya Allah. Sangat baik, ya Allah. Tetapi mulutnya celupar, ya Allah. Dalam doa pun hentam lagi tu. Tapi dia baik, ya Allah. Ampun dosa dia. Jadikan apa yang dia tinggal di sekolah ini bekal untuk dia di dunia dan di akhirat. Menangis semua. Daripada atas sampai cleaner. Menangis. Saya nak tanyalah cikgu-cikgu yang ada di sini. Agak-agak kita pencen esok, ada orang menangis tak? Ataupun pelajar-pelajar buat, Alhamdulillah, dah belah. Something wrong dengan kita, cikgu. Sebab kita sombong. Sebab tu cikgu, didik anak jadi manusia. Jangan sombong. Bila tak sombong, pelajar-pelajar ni, saya nak sebut, seorang pelajar, sebut satu guru yang dia suka. Kuat-kuat, boleh? MRSM? Okey, saya nak. Sebut nama guru kamu. Saya nak dengar. Okey, 1, 2, 3. Hansa. 1, 2, 3. Tak bunyi macam hantu raya pun. Sekali lagi. 1. Seorang mesti sebut. Siapa tak sebut? Al-yauma nakhtimu. Okey, 1, 2, 3. Cikgu Arifin. Mana Cikgu Arifin? Cikgu Arifin mana? Oh, Cikgu Arifin. Pandai dia bodek, ha? Kenapa kamu suka Cikgu Arifin? Oh, cikgu yang paling kamu benci. Cuba sebut. 1, 2, 3. Tak berani. Sebut nak mampu. Sebab tu wahai pelajar. Okey, itu guru. Yang terakhir, ibu dan ayah. Ibu dan ayah, anak kita ni jangan kata semua ni baik. Tetapi walaupun tak baik, ibu dan ayah tolong doa baik-baik untuk anak kita. Saya nak cerita. Saya cerita 2 cerita sebelum akhir. Saya pernah baca khutbah dalam YouTube ada. Kenapalah kursi ni lagi lama lagi turun macam ni. Kalau duduk belakang, tak tahu. Kerusi cak ayam. Apa? Malah letak sini. 2 cerita. Saya baca khutbah, ibu dan ayah dengar betul-betul. Saya baca khutbah hari tu, hari Syawal. 1 Syawal, jatuh hari Jumaat. Saya baca khutbah, bukan khutbah raya. Khutbah Jumaat. Saya pun baca, Alhamdulillah. Khutbah saya siapa tak tidur. Tak percaya panggil saya. Tuan Haji Fahmi, panggillah saya baca khutbah dekat Muar. Siapa tak tidur? Saya duduk atas tu tengok siapa tidur. Woi! Jangan tidur! Baru betul. Ini baca khutbah. Alhamdulillah. Tuan-tuan nak tidur. Aku allowance jalan lena semua. Saya pernah baca khutbah kan dekat Sungai Buloh. Kebanyakan pegawai kerajaan, dia orang duduk tepi-tepi lena semua. Saya kata, oh lena ya, tak apa. Saya nak naik Nabi ahmar ainahu, merah mata, wa ala sautuhu, tinggi suara. Saya naik bukan merah mata, saya kuatkan suara. Lepas itakullah, saya buat, "Hei! Jangan tidur!" Ada seorang tu terkejut. Bangun, dia kata apa? Kuajar. Lepas tu dia terus start kereta balik terus. Pakcik tu kuajar tu. Sebab tu saya guru disiplin kan. Jadi ibu dan ayah, saya baca khutbah, siapa tak tidur? Bila siapa tak tidur, macam tu juga kalau kita azan. Baru ni saya pergi dekat Aceh. Saya ni macam ni, 2,000 orang kuliah subuh 2,000 orang. Saya tengok semua tua-tua semua.
Semua bakar-bakar jenazah. Saya kata, bapak-bapak, kenapa yang muda-muda enggak datang? Ada seorang angkat tangan. Enggak datang kerana kami yang datang pun kerana wajib. Rupanya kalau tak wajib tak datang. Diwajibkan datang. Jadi saya kata, kenapa tak datang yang muda-muda? Kerana kesilapan kita. Kesilapan macam mana, Pak? Pak Ustaz, tadi azannya enggak betul, saya kata. Azan subuh tadi sedap, tapi enggak betul. Enggak betul macam mana, Pak? Saya kata, azan tadi, cuba dengar. Tengok. As-salatu khairum minan naum. Saya kata dengar sedap, tapi maknanya enggak betul. Sembahyang itu lebih baik daripada tidur. Tu kakak tidur semua. Yang datang tua-tua, yang mudanya enggak datang. Ada seorang angkat tangan. Yang betul macam mana, Pak? Macam ini. Saya pun nadanya rendah. As-salatu khairum minan naum. Naum tu kuat sikit. Tidur lagi. Terangkat kaki. Tidur. Saya kata, kalau enggak datang juga buat macam ni, macam bapak saya. Bapak saya di Kedah dulu, dia Bilal. Masa tu tak ada PA system. Dia buat macam mana? Dia buka tingkap. Sebab yang ada 20 orang. Jadi dia tunggu tak cukup. Jadi dia buka tingkap. Why? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Why? Allahu Akbar. Saya kata, bapak buat macam tu. Dia kata, kalau buat macam tu Pak Ustaz, semua datang. Tapi dengan cangkul, dengan kayu. Bilalnya mati, Pak. Dipukulnya. Try adik. Kan? Jadi saya baca khutbah, siapa tak tidur? Ketika saya buat nada sayu, menangis. Saya psikologi. Menangis semua. Bila menangis, hari tu hari raya, pakat datang ramai-ramai nak salam dengan saya. Tiba-tiba di belakang tu ada seorang ni, badan sadu ni, pakai baju Melayu. Dia macam nak tumbuk saya. Saya pun tengok, nampak macam dia nak tumbuk saya. Sebelum dia tumbuk saya ready untuk ditumbuk. Dia pun datang. Bukan dia tumbuk adik, ibu dan ayah, cikgu. Dia pegang tangan saya, dia cium tangan saya. Bila dia cium, dia peluk saya. Tiba-tiba dia menangis atas bahu saya. Ustaz, khutbah Ustaz menyentuh hati saya. Cerita macam mana? Ustaz cerita tentang ibu dan ayah. Ustaz, saya dah tak balik ke rumah mak dan ayah saya. Saya dah tak pernah cium tangan dia. Ustaz, saya bergaduh dengan mak ayah saya selama 16 tahun. Saya kata, abang, kenapa abang? Abang bergaduh pasal kenapa? Kami bergaduh masalah faraid. Harta ke? Saya bisik kat telinga dia. Dia menangis atas bahu saya. Abang, saya psikologi. Harta boleh cari, mak ayah tak ada ganti, bang. Dia menangis. Dia angkat-angkat, hingui penuh atas bahu aku. Saya kata, abang balik bang, hari ni hari raya bang. Orang ada mak ayah, balik cium tangan. Abang ada mak ayah? Ada Ustaz. Balik bang. Petang tu dia balik. Seminggu lepas tu dia telefon saya. Ustaz, saya balik rumah mak dan ayah saya Ustaz. Saya parking kereta Ustaz. Mak saya menanti 16 tahun. Takkan mak nak pergi rumah anak. Dia menanti. Tiba-tiba saya sampai Ustaz. Mak saya buka pintu. Meluru dekat saya Ustaz. Bukan saya buka pintu. Dia buka pintu kereta saya. Dia tarik tangan saya Ustaz. Dia peluk saya Ustaz. Dia bisik kat telinga saya sambil menangis. Wahai anakku, kenapa tak balik? Aku dah maafkan kamu 16 tahun yang dahulu. Menangis saya Ustaz. Saya tak tahu. Masa tu ayah saya dah lumpuh. Tengok-tengok saya balik. Dia pegang tungkat, gagah berjalan. Sampai dekat pintu, tak mampu lagi. Saya meluru ke ayah saya. Saya pegang tungkat, saya letak tepi. Saya peluk ayah. Ayah bisik kat telinga saya. Wahai anakku, kenapa tak balik? Aku dah maafkan kamu 16 tahun dulu. Tiba-tiba mak saya datang daripada belakang, peluk kami berdua. Serentak mereka sebut, wahai anakku, kami dah maafkan kamu. Kenapa tak balik? Ustaz, hari yang paling bahagia dalam hidup saya. Bukan hari pertama saya dapat anak. Bukan hari pertama saya dapat isteri. Bukan hari pertama saya dapat gaji. Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya, bila ibu dan ayah saya kata, wahai anakku, aku dah maafkan kamu setelah 16 tahun. Alhamdulillah, kerana khutbah tuan-tuan membuka pintu hidayah.
seorang manusia. Sebab tu ibu dan ayah, anak kita teruk macam mana pun, jangan sebut yang tak elok. Doa yang elok. Doa apa? Yang ni saya nak sebut. Saya ada ayah. Ayah saya terlalu garang. Tahu tak garang? Orang Kelantan kata baking. Orang Utara kata cengeng. Tahu tak cengeng? Garang-garang. Orang Johor kata garang. Bapak saya garang sungguh. Kalau tak semayang mati saya. Saya pula cakap pandai. Cakap pandai saya. Saya cakap pandai. Saya duduk universiti. Saya nak bagi tahu. Duduk universiti. Saya ambil master. Bila pensyarah masuk ya. Sebelum nak mula. Profesor. Sebelum mula kita doa boleh tak? Dah sila Ustaz. Saya pun doa. Ya Allah. Kami ada seorang pensyarah ya Allah. Saya cakap pandai. Dia nak mengajar kami ya Allah. Jadikan ilmunya manfaat. Di dunia dan di akhirat ya Allah. Pensyarah tu menangis. Bila nak periksa aja. Jadi nak mula ya, pensyarah akan kata, Ustaz, sila doa sebelum mula. Saya pun doa lah, Ya Allah, kami nak periksa hari ini ya Allah. Subjek ni kami tak baca ya Allah. Tapi kami ada pensyarah ya Allah. Ampun dosa dia ya Allah. Bagi kami dapat A ya Allah. Alhamdulillah, subjek tu saya garanti A. Sebab apa? Cakap pandai. Oh, saya cakap pandai. Kalau mak saya, mak doa mustajab. Kalau nak periksa esok, saya telefon mak. Assalamualaikum mak. Esok nak periksa, mak doa ya. Mak saya terus doa dalam telefon. Ya Allah, bagilah dia boleh jawab. Mak saya doa boleh jawab. Saya pergi bilik peperiksaan, dia orang letak kertas, semua boleh jawab. Tapi satu pun tak betul. Sebab apa? Sebab mak saya doa boleh jawab ya. Sepatutnya boleh jawab dan betul. Betul. Silap tuan-tuan. Ni saya cakap pandai. Alhamdulillah, bukan pandai cakap penipu. Ni cakap pandai. Saya duduk di kelas tu, wahai pelajar-pelajar, kawan-kawan, jom kita mandi sungai. Dia orang kata mandi sungai, kami tak pandai berenang. Tak apa, saya cakap pandai. Kalau tak pandai berenang, kalau lemas, saya selamat. Maksud dia apa? Dia orang lemas, saya selamat. Cakap pandai. Jadi masa tu umur 11 tahun. Jadi semua mandi sungai lah datang, mandi sungai. Mandi sungai masa tu tak pakai swimming without trunk. Berbogel lah. Mandi telanjang lah masa tu. Mana ada swimming terang, swimming without terang. Kira masa tu saya ingat lah, kami kalau bersunat umur 15 tahun. Sekarang bersunat umur berapa? 9. Dia jawab lah 9 tahun. Kamu kan bersunat? Ni umur dulu 15 tahun. Masa bersunat tu dengan Tok Mudim duduk atas batang pisang. Umur 15 bersunat, duduk atas batang pisang tu. Tok Mudim duduk tengok, mana satu batang pisang ni. Umur 15 baru bersunat. Umur 11 tahun mandi telanjang. Jadi saya pandai berenang. Saya akan naik pokok jawi. Duduk atas pokok jawi tu, adik bayanglah, swimming without trunk. Jadi dia orang tak pandai berenang, dia orang turun perlahan-lahan dalam sungai tadi. Air dekat sini aja. Saya duduk di atas tu, saya akan terjun sebab saya pandai berenang. Terjun macam panda lela renong. Pusing tu, pusing. Bila pusing tu apa yang pusing? Oh, dia orang gelap lah. Otak blue tu. Itu antara kita berdua ya, betul tak? Jangan gelap. Kami tu. Bila tum tu, saya angkat kepala. Dia orang ni turun. Dia orang main kejar-kejar. Dia orang nak tangkap saya ramai-ramai. Dia orang nak kejam saya dalam. Sebab saya pandai berenang. Saya pun, tangkap. Bila dia orang nak tangkap, dia orang tak pandai berenang. Saya selam. Bila selam tu, saya akan berenang macam ikan sepat. Duduk di belakang. Saya pun angkat kepala. Hai, ada belakang pula. Dia orang pusing nak tangkap pula. Saya pun selam. Bila selam tu, saya tengok dia orang tak pandai berenang. Dia orang pun selam. Hai, kenapa dia orang selam? Tak pandai berenang. Saya pun angkat kepala saya, bagi paras air. Tengok-tengok kenapa tak selam. Bapak saya duduk atas tebing dah. Dengan muka macam jebon tu. Suara dia kuat. Dia Bilal, naik! Aku kata. Dia kata, naik! Bila naik, kawan-kawan semua takut. Semua pakat naik. Adik swimming without trunk. Naik-naik tu, baju apa tinggal, lari balik macam penguin tu. Lari balik. Saya kata, matilah kita. Ayah, tak mau naik. Rupa-rupanya, dia lipat wayar telefon ni. Wayar telefon tu besar ni lah. Dia letak di belakang. Naik! Aku kata naik. Ayah, naik! Saya naik-naik, dia berotan.
Gelak apa? Aku bagi yang buang wayar ni tahu. Kena tu adik swimming without terang. Kena. Ayah sakit. Tahu sakit. Dia bagi lagi. Fiam lagi ni. Ayah. Adik wayar telefon ni. Dalam tu ada kupram tu tak? Fiam ayah. Dia bagi kali ketiga. Dia lipat 2. Maksud dia 2 dalam 1. Dia bagi 3 lekat 6. Kena punggung saya tak ada kulit dah. Ni berdarah ni. Ya Allah, saya tinggal semua baju, lari balik. Lari-lari, mak saya duduk tunggu dah. Mak saya orang utara. Tu pasal hebat. Ayah rotan. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2, dia kata. Tengok. Mak dulu kena 3 nak tambah 2. Sebab tu anak dulu jadi manusia. Sekarang ni cikgu cubit sikit dah. Report dekat lawyer kat mak. Mak report lawyer. Sama ni cikgu. Tu yang anak tak jadi manusia. Dulu kena 3 nak tambah 2. Anak jadi manusia. Adik, kenapa ayah saya rotan saya? Bukan rotan saya kerana mandi sungai. Tetapi rotan saya kerana tak semayang asar. Jadi bawa kawan-kawan tak semayang sama. Kepala dia siapa? Aku lah kepala dia. Tu yang kena teruk tu. Jadi habis semua kan. Maka mak saya kata, pergi semayang. Pun semayang. Semayang nak rokok ni tak boleh, sakit. Jangan tanya berdenyut ni. Nyut. Berdenyut adik, bukan kemut. Berdenyut. Kemut lain, denyut lain. Nyut. Sakit tak tanyalah, sakit. Lepas tu kan, selalu kena rotan, siapa pujuk? Kalau ayah rotan, mak rotan, siapa pujuk? Ayah ke mak? Mak, ayah tak pujuk. Kita lalu depan dia. Dia buat dek lah. Macam tak ada perasaan, betul tak? Mak pujuk. Hairi, mari makan. Kita pun makan. Sakit kau. Bagi wayar tadi bol. Ayah sayang wayar bol dia tu. Bagi mak wayar ni tahu. Sakit jangan tanya adik. Berdenyut-denyut ni. Nyut kan. Apa mau makan? Main mak suap. Tak mau. Dalam tak mau tu, petang tak makan. Dalam tak mau tu habis 3 pinggan. Habis 3 pinggan. Mak kata pergi semayang Isya. Nak semayang ni habis semayang, mak kata pergi tidur. Adik, nak tidur ni melentang tak boleh. Tidur menerak. Pejam mata ni. Allah, air bisa ni keluar ni. Ni punggung saya berdenyut. Nyut. Bukan kemut, berdenyut. Nyut. Sakit, jangan tanya berdenyut. Allah, sakit. 4 jam tak lena. Ibu dan ayah, ketika mana saya pejam mata, sakit punggung saya kena rotan tu, tiba-tiba masuk seorang lelaki umur 49 tahun memegang sebotol minyak angin. Dia tolak pintu saya, dia ingat saya tidur. Dia pergi duduk sebelah saya, dia selak kain tuan-tuan. Tengok punggung saya dah tak ada kulit dah. Dia celup, dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata apa? Ya Allah, aku buat zalim ke anak aku, ya Allah. Kalaulah aku buat ini, ya Allah, esok anak aku tak jadi manusia, ya Allah. Salah aku, ya Allah. Ampun dosaku, ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duduk dengar. Oh, kau balun aku, kau menangis ya. Sakit ni jangan tanya dah tuan-tuan. Berdenyut ni. Tapi tengok seorang ayah. Habis dia bubuh minyak, dia tutup, dia berdiri. Ketika berdiri dia tahu saya tak tidur. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika sujud dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina khurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kau jadilah ya Allah akan pasanganku dan anakku penyejuk mata ya Allah. Jadikan anak aku seorang pemimpin. Tengok doa ayah. Alhamdulillah, kerana doa ayah saya jadi manusia sekarang. Sebab tu wahai ayah, anak kita jahat macam mana pun, baik macam mana pun, doa jangan lupa. Doa apa? Okey, adik-adik tolong hafal doa ni. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kerana doa ayah saya, alhamdulillah saya jadi manusia sekarang. Sebab tu ibu dan ayah, saya nak tanya di sini adik-adik, siapa di kalangan kamu yang ayahnya dah meninggal? Cuba angkat tangan. Seorang, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa sini mak dia meninggal? 2. Siapa dua-dua meninggal? Ibu dan ayah dah tak ada. Anak yatim, piatu. Siapa dia meninggal? Dia meninggal hantu lah dia.
Sebab tu adik, siapa ada mak ayah, hargailah adik. Kerana doa ibu dan ayah ni mustajab. Masa periksa, telefon mak. Siapa yang nak periksa esok, dia selalu telefon ibu dan ayah dia. Cuba angkat tangan. Bagus. Siapa bukan saja dia cium pipi mak ayah dia, bila mak ayah dia datang, dia cium tangan dulu. Siapa cium tangan ibu dan ayah dia? Siapa adik dia balik rumah, bukan saja dia cium tangan ibu dan ayah dia, dia cium pipi ibu dan ayah dia. Angkat tangan. Okey, jangan jatuh. Siapa bukan saja dia cium pipi ibu dan ayah dia, adik dia balik adik, ayah dia cium mak dia. Dia balik mak dia duk cium ayah dia. Tak faham bahasa, kata MRSM hebat. Bahasa Melayu pun tak faham. Dia balik mak dia duk cium ayah dia. Oh, saya psikologi, fahamkan soalan. Sebab tu ibu-ibu dan ayah, hargailah anak kita. Kerana apa? Anak dia anugerah. Dan kamu hargailah dia ayah kamu. Suruh dia doa yang baik. Dan insya-Allah bila doa ni mustajab, kalaulah kamu tak berubah sekarang, mana nak tahu umur kamu 30 esok, ayah kamu mati, kamu dapat pahala. Sebab apa? Kamu mendoakan untuk ayah dan ibu kamu. Dan saya ada satu kereta last terakhir. Saya ada mak. Mak saya sakit dalam perut ni. Mak, kenapa mak? Sakit. Tengok perut dia ada ni besar ni. Saya bawa kereta daripada Kepala Batas ke Sungai Petani 5 minit dah. Jangan tanya adik laju tak laju. Saya bawa masa tu 220 rapat ni. Laju 5 minit. Selalunya setengah jam, 5 minit laju. Sampai bawa mak masa tu hari Ahad. Sampai ni saya menggelabah. Ya Allah, mak aku ni apa ni? Mak aku. Tiba-tiba datang seorang doktor bangsa Cina. Mr. Lim. Mr. tu pakar. Saya menangis ni. Doktor tengok mak saya. Dia pun scan. Dia kata, mak kamu di dalam perut ada kanser. Menangis saya. Doktor ni relax lah. Cik, jangan menangis cik. Saya doktor boleh tengok aja. Tetapi yang nak mengubat mak encik ialah Tuhan Allah. Tengok bangsa Cina ni. Saya ustaz lupa. Astagfirullahaladzim, lupa. Ya, dia kata doa dengan Tuhan Allah. Saya boleh tengok aja. InsyaAllah. Dia kata insyaAllah. Saya pun ya Allah, lupa ya Allah. Ampun doa aku ya Allah, ampun dosa aku ya Allah. Sembuhkan sakit mak aku. Bagus dia kata. Dalam hati saya tiba-tiba terfikir. Doktor ni bangsa Cina. Hebat dia. Dia boleh ingatkan saya ni. Saya terfikir pula. Tentu yang melahirkan dia juga seorang yang hebat. Agak-agak kamulah, siapakah yang melahirkan dia seorang doktor adik? Siapa? Siapa adik? Oi, MRSM. Siapa? Mak kamu kah? Kamu nak jadi doktor, mak kamu ajar fizik, kimia, bio. Kamu nak jadi engineer, mak kamu ajar lukisan kejuruteraan, fizik semua ni. Kamu nak jadi lawyer, kamu nak jadi cikgu, kamu nak jadi pilot, kamu nak jadi angkasawan. Mak kamu kah yang ajar jadi semua ni? Siapa adik yang melahirkan mereka ni? Siapa? Cikgu. Saya sebut adik, saya nak MRSM. Semua sebut serentak. Cikgu boleh? Siapakah yang melahirkan seorang doktor bangsa Cina yang hebat tu siapa? Cikgu ni. Saya nak tanya kamu adik, bila cuti, siapa yang mencium tangan cikgu ni dan peluk dia? Cikgu lelaki dengan cikgu lelaki, dengan pelajar lelaki, perempuan dengan pelajar perempuan, peluk dia. Cikgu, terima kasihlah ajar saya. Cuba angkat tangan. Jangan bohong. Dia Datuk, doktor yang kata hebat MRSM. Rupanya seorang pun tak ada. Kau nak ucap terima kasih pun tidak. Sedih yang tuan-tuan. Siapa ni pelajar tingkatan 5 yang nak ambil SPM tahun ni? Angkat tangan. Bangun boleh tak? Bangun boleh tak? Pelajar tingkatan 5 MRSM hebat, bangun boleh tak? Bangun boleh tak? Ada lagu Sudirman? Ada? Ada tak? Sudirman? Ayah dan ibu. Ada? Bangun. Wahai pelajar, perempuan bangun. Inilah sertakan. Adik, kamu nak berjaya adik. Kamu nak dapat SPM kalau 12 dia adik. Adik pergi cari guru kamu yang lelaki. Kamu pergi cium tangan dia. Kemudian kamu kata, cikgu, doakan saya cikgu. InsyaAllah adik, malam ini adalah malam penamat untuk kamu untuk berjaya. Malam tamat. Adik, yang lelaki pergi cari cikgu kamu sekarang. Yang perempuan, kamu 3 tak 5. Pergi cari. Ada tak? Ada tak? Lagu? Tak ada. Ha? Lagu mereka apa? Pergi cepat.
Ya. Ada lagu. Boleh, tinggal lagu. Cepat deh, cepat. Malu rasanya mengatakan cinta kepada dia, kekasih Allah, kerana dia insan mulia, sedangkan diriku insan biasa. Ku pujuk jua hati dan jiwa. Pergi cari cikgu kamu ada. Yang perempuan cari cikgu perempuan. Cium tangan dia, kata cikgu, doakan saya cikgu. Cuba kamu tengok hati seorang guru. Ini bukan anak dia. Tetapi bila kamu cium dia adik, tangan dia, kamu cium dia adik, kamu peluk dia. Cuba tengok hati seorang guru. Menangis lepas. Cuba tuan-tuan tengok, ibu dan ayah tengok. Ini bukan anak mereka. Ini anak tuan-tuan. Tapi bila cikgu ni, anak murid peluk tuan-tuan, menangis cikgu. Itulah hati seorang guru. Wahai pelajar perempuan, bagi cari cikgu kamu. Allah Akbar. Sepupu bawah muda. Jadi insyaAllah, wahai pelajar, saya akan bagi hadiah, 5 hadiah. Siapa yang boleh jawab buku terbaru saya yang ke-7. Okey, nak dah? Mana? Tak apa, dia orang cari guru-guru. Okey, pelajar-pelajar, kamu yang ada ni. Siapa berani naik, jawab, saya bagi buku. Buku saya special ni. Ada? Ada sebelum. Okey, bagi dia orang cari ibu dan ayah mereka. Mencari cikgu dulu. Dapat dah di buku ke-6 saya, ke-7. Syurga Pak Hang, tapi dalam dia bukan ayat-ayat dalam bahasa utara, memang bahasa surat. Saya nak tanya, nanti angkat tangan, siapa dulu saya sebut, datang. Buku ni saya akan sign special punya. Abang ada pen tak? Adik ada pen tak? Ada pen. Okey, special sign. Siapa yang boleh jawab? Soalan pertama. Berikan sebagai seorang anak, dia ada 3. Berikan satu saja daripada 3 komponen sebagai seorang anak dia kena ada malam ini. Cuba angkat tangan. Ku ceramah 1 jam setengah. Adik, mana? Tak betul balik. Kami ada 3 seorang anak. Mesti ada 3. Okey. Sebut satu aja. Apakah yang mesti ada? Itu boleh apa? Yang pertama apa? Yang pertama? Perlu menjaga solat. Okey, bagi tepukan, come on. Terima kasih. Okey. Yang kedua, cepat. Mana itu? Ya, kita sign dulu, Betul, kita bagi hadiah. Yang kedua. Yang kedua, seorang anak kena ada apa? Mempunyai apa? Bagus. Okey, tadi. Okey. Yang ketiga. Ni dia baju merah. Tak betul, balik. Yang ketiga, adik. Sebagai seorang anak kena ada apa? Doa pada kedua ibu bapa. Ya, cantik. Okey, bagus. Bagi tepukan, kawan. Okay, ada 2 lagi. Lelaki semua, perempuan. Apalah perempuan. Tak dapat. Okey. Soalan dia. Anak Nabi kita ada berapa orang? Okey, adik. Ajar tak masuk saja pengetahuanmu. Tak boleh jawab, jaga. Mari. Selesai dah. Ada satu lagi buku. Yang terakhir. Jadi ya. Mari sini. Buat ekor sikit. Ekor sikit. Anak Nabi kita ada. Nyanyi dulu, boleh? Boleh lah. Kalau tak boleh, Siti Nurhaliza. Anak Nabi kita ada. Okey.
Boleh lah. Okay. Ingat tak? Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Okey. Sekejap. Mana gendang ni? Gendang dia apa gendang? Habis dah? Okey, terus. Gendang dia, okey. Kali. Kasim, Ibrahim, Abdullah, Fatimah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum. Oh, okey. Patut yang macam ni. Anak Nabi kita ada 7 orang, 3 lelaki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Fatimah, Zainab, Ummi Kalsum, Siti Nurhaliza. Kepala otak hang. Siti Nurhaliza. Betul, terima kasih adik. Okey, tahniah. Siti Roqiah, Siti Nurhaliza. Okey, yang terakhir. Tuan-tuan yang lain boleh dapatkan buku terbaru saya dengan harga RM20. Satu lagi, ibu-ibu yang sakit lutut, ada As-Sofa Gel, bagus untuk yang sakit lutut, sakit urat dan sebagainya, harga RM8. Dan satu lagi, siapa yang berminat di antaranya nak dengar ceramah saya, ada 40 ceramah dalam pen drive, boleh dapatkan kat sana untuk bantu mak tafiz saya. RM80 harga dia. Dan adik-adik yang perempuan selalu pakai bedak kan, saya pun ada bedak kupitik. Yang ni anak saya punya, tak perlu pakai bedak, dia pakai base je, tapi satu kulit kamu. Siapa nak, ada RM80. Okey, yang terakhir. Satu lagi yang terakhir. Sebagai seorang ayah, bacakan satu doa untuk isteri dan anak dia. Baik. Dia boleh baca, ambil ini. Dalam bahasa Arab. Doa tadi, doa. Ada doa. Lambat sangat. Bagi tepukan dekat abang kita tu. Ya, okey dah tu. Dia orang dapat dah sikit tadi. Dia tak dapat langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Bayati. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Sedap suara dia. Kita suruh dia menyanyi satu lagu boleh tak? Boleh. Ada pelajarnya. Ada lagu. Despacito. Apa? Aku pun tak apa. Okay, terima kasih banyak-banyak. Bagi tepuk tangan gemuruh kat dia. Terima kasih banyak-banyak adik-adik, pelajar-pelajar, ibu dan ayah. Setakat itulah ceramah saya. Hampir 1 jam setengah kamu bersama dengan saya. Tak lari, duduk lagi. Bagi tepukan gemuruh pada diri kamu. You're very sporty. Come on, ikut saya. Tadi doktor kata apa? MRSM! Boleh lagi MRSM! Boleh lagi MRSM! Hebat bukan 9A. Hebat apabila dia boleh sembahyang tak tinggal. Quran boleh baca. Jangan lupa doa untuk kehebatan kamu di dunia dan akhirat. Okey, setakat itu, siapa nak dapatkan barangan saya di situ, nampak tu. Dengan adik bagus ni, bedak dia bagus. Kalau ada duit lah. Hutang tak boleh. Minta duit kat cikgu dulu. Sekian, 2 rakaat pantun dengan betul-betul. Pergi ke Dubai membeli muruku, adik yang perempuan bye-bye, yang lelaki I love you. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih